Hari ini saya nak masak harira. Sup harira adalah sup Morocco atau sup dari Maghribi yang selalu dimakan terutamanya pada bulan Ramadan untuk iftar. Okay, hari ini dah Syawal, tapi saya nak buat juga sup harira sebab kita nak start puasa 6. Tapi saya nak buat sikit je lah sebab memandangkan sekarang dah masuk musim panas. Jadi makanan cepat basi kalau kita tak simpan dalam peti ais. Okey, sekarang saya nak gunakan periuk yang cuma ada 3 liter. So tak banyak sangat lah isi dia. Biasa resepi yang saya buat biasanya adalah 2 kali ganda daripada ni dalam 6 liter. So hari ni saya nak buat separuh. Bahan utama untuk masak harira ni, sup harira ni biasanya adalah tomato. Yang pertama sekali adalah tomato. Dan kualiti tomato tu akan mempengaruhi rasa harira tu. Jadi kalau kita di Spain ni, biasa saya akan gunakan tomato Rama ataupun dia masih ada tangkai, nama dia Tomate and Rama. Rama, R-A-M-A. Lebih merah tomato tu, lebih sedap rasa harira tu, insya-Allah. Untuk resepi kali ni sebab saya cuma nak buat 3 liter, lebih kurang 3 liter mengikut saiz periuk. Jadi kita guna dalam antara 500 gram ke 700 gram. So saya timbang tomato yang nak guna nanti. Okey, lebih kurang 600 gram. Okey, boleh tambah lagi sebiji tomato. Bahan kedua yang saya nak guna yang utama adalah lentils ataupun kacang dal. Tapi masa saya dekat Malaysia, saya cuba cari kacang dal jenis yang saya nak buat untuk harira ni, dia biasa tak ada. Dan oleh kerana di Spain ni kita memang banyak sangat makan kacang-kacang macam kacang dal, kacang putih, kacang merah, kacang hitam, macam-macam jenis kacang kat sini. Mereka memang suka makan kacang dan termasuk juga orang Morocco, mereka memang suka makan kacang. Ini adalah lentils ataupun kalau di dalam bahasa Sepanyol kita panggil lenteja. Lenteja jenis ni saya biasa jarang guna sebab dia lenteja rapida. Jadi untuk masak sup harira hari ni kita tak akan masak terus bersama-sama dengan bahan lain. Kita akan masukkan lentils ini lambat sikit. Okey, jenis yang saya biasa guna adalah jenis ni. Jadi dia kecil sikit. Dan kita boleh masukkan sekali dari awal masak harira ni dan kita akan biarkan saja. Tapi kalau lenteja rapida, rapida maksudnya cepat. Rapid dalam bahasa Inggeris, ya. So kalau rapid tu maksudnya sekejap je dia dah masak. Tapi kalau lentils yang jenis ni biasa lambat. Jadi saya lebih suka lentils ni dan rasa dia lebih sedap. Ini saya punya preference, lebih kepada preference suami. Okey, sebelah kiri adalah lenteja rapida, lentils cepat yang sekejap saja dah boleh masak dan boleh dimakan. Tapi sebelah kanan adalah saiz lentils yang saya selalu guna. Lentils ni nama dia lenteja pardina, P-A-R-D-I-N-A, pardina. Dia punya warna tu sedikit gelap berbanding lenteja rapida yang kita akan guna. Okey, saya akan measure ataupun timbang berapa banyak lentils yang kita akan guna untuk portion 3 liter. Okey, untuk hari ni kita akan guna cuma 100 gram atau lebih kurang 101 gram untuk
periuk 3 liter ini. Sebab saya tak gunakan kacang kuda, jadi saya lebihkan. Tapi kalau ada guna kacang kuda, jadi guna dalam 70 gram. Kita perlukan 1 biji bawang Holland. Kalau bawang merah yang besar tu pun okey juga. Ni medium, size medium, sebiji dipotong halus. Ataupun biasa saya akan kisar semua bahan-bahan, dan yang tak dikisar cuma lentils ya, dan daging. Ini adalah kurkuma ataupun kunyit, serbuk kunyit. Di sini kita panggil kurkuma. Molida ni macam powdered ataupun yang dah dikisar halus, molida. Okey. Kita perlukan pimienta negra ataupun tak keluarlah pula dari kepala. Dah lama sangat duduk sini. Lada hitam. Okey, kemudian jengibre molido, jengibre ginger, halia. Halia yang dah dikering dan dikisarkan. Okey. Okey, lagi satu adalah tomato puri. Okey, ini adalah tomato puri dari Morocco dan saya beli di kedai daging, Carniceria. Carniceria adalah kedai daging. Okey, kita perlukan cuma 1 sudu kecil. Lepas dah masak, macam dah nak dekat-dekat masak terakhir dalam 2 jam tu, kita biasanya akan letakkan 1 sudu sama ada butter. Ini adalah butter di Spain, kita panggil mantequilla. Butter biasa, mentega biasa. Tapi ini adalah mentega special, khas untuk hari raya yang dipanggil semen. Ini adalah fermented, yang diperamkan. Biasa dia ada sedikit bau. Kalau kita buka ni, bau dia macam blue cheese, macam dah berkulat. Tapi ini biasa saya tak letak lah. Kita guna mantequilla je kerana saya personally saya tak suka sangat lah bau semen ni. Bila dia campur dengan sup hari raya, bau dia macam tengik. Okey, tak lupa juga minyak zaitun. Kita tak guna banyak untuk 3 liter. Resepi 3 liter ni kita cuma guna dalam 3 sudu besar. Ini yang sebelah kiri ni, kusur ni botol untuk 1 liter. Yang ni pula botol 5 liter. Of course kalau kita beli banyak, jadi harga dia murah sedikit lah. Lain kali saya akan buat satu video khas untuk minyak zaitun je, insyaAllah. Okey, bahan lain yang kita akan gunakan adalah seleri, 1 batang seleri. Sangat penting kita campurkan bersama daun dia. Jadi kalau nak cari seleri tu, mesti yang ada daun macam ni. Okey, 1 batang. Kemudian 1 ikat, macam seikat macam ni, satu tangan. Tapi kita akan ambil bahagian daun dia saja, daun ketumbar. Kalau di sini kita panggil cilantro. So kita boleh tengok daun cilantro ni rupa dia macam ni. Okey, dan lagi satu daun parsley. Di sini kita panggil perejil. Ini Italian parsley. Jadi daun dia macam halus-halus sikit. Lebih kurang sama, tapi bau dia memang lain lah. Okey. Dan semua ni kita akan kisar halus bersama tomato dan bawang. Bahan utama dalam sup harira, selain daripada lentils dan tomato, adalah daging. Daging bersama tulang. Sebab kalau daging saja, daging lembu saja tanpa tulang, rasa dia kurang sikit. Kalau siapa yang tak makan daging, boleh guna ayam pun, tapi rasa dia tak berapa enak sangat berbanding dengan daging lembu.
Untuk daging, irisan daging ni saya guna dalam 200 gram saja. Dan tulang, biasa kalau lagi banyak lagi sedaplah rasa dia. Dan daging, untuk daging, boleh guna daging batang pinang ataupun daging yang ada sikit-sikit tulang tu, jadi rasa dia lagi sedap. Okey, ini tomato yang kita dah potong bahagian bawah dia ni macam ni. Criss cross macam ni. Lepas tu kita masukkan dekat dalam periuk tadi. Dan kita curahkan air panas dan kita masak dia dalam 10 minit sehingga dia punya kulit ni terkopak. Okey, sekarang saya masukkan air yang mendidih ke dalam periuk ni. Sehingga menutupi semua tomato. Biarkan dia dalam 10 minit dalam air panas ni. Sampai nampak dia punya kulit terkopik dan kita akan angkat. Jangan lebih dari 10 minit ataupun bila kita dah nampak kulit dia terkoyak tu kita kena angkat. Sebab kalau tak nanti tomato tu jadi lembik sangat. Sementara menunggu tomato tu dah siap terkopik, kita kena kisar dulu bahan-bahan bawang, seleri dengan daun. Untuk daun parsley dan daun ketumbar tu kita kena buang dia punya batang ni. Sebab kalau kita kisar bersama batang ni, nanti sup harira tu jadi terlalu pekat. Sebab nanti di akhirnya tu kita akan letak sedikit campuran tepung bersama air untuk memekatkan sup. Sekarang kita akan blender dulu. Sementara menunggu tomato, sebab kita nak gunakan periuk yang sama, jadi kita pindahkan dulu dalam satu bekas lain yang bahan yang sudah dikisar. Sekarang kita akan kisar daun ketumbar dan daun parsley. Di sebelah kanan adalah daun parsley, di sebelah kiri adalah daun ketumbar dan kita akan kisar halus. Kalau di Spain ni, daun parsley ni percuma je kalau kita pergi dekat kedai-kedai, bukan dekat macam mall, macam kalau kita pergi Carrefour ataupun Mercadona ataupun dia, kita tak akan dapat percuma daun parsley ni. Tapi kalau kita beli dekat kedai biasa macam kedai sayur, kedai-kedai biasa macam kat sini dipanggil fruteria atau yang biasanya kebanyakannya adalah dari orang Bangladesh ataupun orang Sepanyol, kita boleh minta mereka daun parsley. Lepas kita dah beli barang tu, dah beli sayur-sayur semua, nanti kita akan tanya dia, ada parsley tak? Kita boleh minta sikit, nanti dia akan bagi percuma. Tapi daun ketumbar tak percuma. Daun ataupun cilantro kita panggil, daun ni kita kena beli macam satu ikat dalam €1. Okey, sekarang tomato ni dia dah start nak terkopik. Jadi kita boleh mula angkat dan kita siat-siat kulit dia. Okey, nampak tu dia dah nak start terkopik tu. Jadi kita boleh mula angkat lah. Sekarang kita akan masukkan daging tu ke dalam air rebusan tomato tadi untuk hilangkan darah dia, dan ini pun dapat menghilangkan bau dia sedikit lah. So kita biarkan sampai semua warna merah hilang daripada daging tu dan kita akan buang air. Okey, ini tomato yang kita dah buang kulit dia. Jadi kita akan blender semua tomato yang dah dibuang kulit dia. Kita kena buang dia punya kepala juga yang ni supaya nanti sup harira tu lebih halus lah, tak berketul. Hati-hati sebab tomato ni masih panas. Mungkin dekat video tak nampak dia berasap-asap. Jadi kita masukkan pelan, kalau boleh tunggu sampai dia sejuk sedikit baru boleh potong. Okey, tomato yang dah dikisar halus. Okey, bila dah hilang warna merah tu, kita akan buang air rebusan. Satu sudut kecil. Halia satu sudut kecil. Garam secukup rasa. Lada hitam setengah. Tomato puri satu sudut kecil. Sekarang kita kacau semua
biarkan dia menggelegak. Lepas tu kita kecilkan api, biarkan dia dalam 1 jam. Lepas 1 jam, kita tambah air dan tambah air sampai 2.5 atau lebih sedikit. Jangan sampai penuh, nanti dia terkeluar dari periuk. So kita masak dia, selepas 1 jam kita akan masukkan lentils. Okey, ini selepas 1 jam dimasak. Okey, sementara sedang menunggu air dimasak. Okey, saya masukkan lentils yang kita nak masukkan tadi, 100 gram. Kemudian lepas tu tambah air. Sekarang dia dah jadi 1.5 liter, jadi kita tambah sampai dalam 2.7 liter macam. Okey, kita tambah air sampai air panas ya. Jangan air sejuk, air panas yang dah mendidih. Lepas tambah air, jadi dia punya liquidity dia punya tekstur macam ni. Biarkan dia mendidih dengan api yang kecil dalam lebih kurang 30 minit ataupun 45 minit, baru kita tambah bahan lain. Sekejap je dah masak, dalam 30 minit dia dah masak. Sekarang kita kacau sebiji telur. Besarkan api, pastikan sup tu betul-betul mendidih, baru kita masukkan telur. Okey, telur dah masuk, nampak cantik je. Sebenarnya telur ni option. Telur, tepung dengan pasta, angel pasta tu semua optional. Jadi kalau nak masuk, masuklah. Ini sebenarnya suami saya dia suka macam ni, jadi kita selalu buat macam ni. Tapi sebenarnya kalau macam-macam jenis harira, mengikut emak dalam keluarga tu macam mana dia nak buat lah, ataupun preference family tu macam mana. Tapi macam suami saya dia suka macam ni. Jadi kita pecahkan telur sebiji, masukkan angel pasta. Kalau dia kurang pekat, kita tambah tepung. Oleh kerana sup harira tu tak berapa pekat, jadi saya akan tambahkan tepung. Masukkan dalam cawan yang kita kacau telur tadi, 1 sudu besar. Kemudian kita tambah air sejuk. Kocak dia sampai tak berketul. Okey, sup harira kita dah hampir siap. Ni selepas saya dah masukkan tepung tadi, campuran tepung dengan air. Jadi dia liquid dia tak terlalu cair. Nanti dia akan makin lama dia akan bertambah pekat sedikit. Okey, untuk terakhir, kalau nak masukkan angel pasta tu boleh, tapi sebelum tu kita kena matikan dulu api. Okey, dan perasakan dulu macam mana rasa dia. Okey tak, garam dia macam mana. Kalau nak tambah lagi black pepper tadi pun boleh tambah. Okey, sekarang saya akan matikan api dan tambah angel pasta. Angel pasta ni dia cepat masak. Dia bukan angel pasta macam dekat Malaysia, yang tu macam lebih tebal sikit, tapi yang ni betul-betul halus, macam saiz mi siap. Inilah rupa kejadian angel pasta tu, sangat-sangat halus. Jadi saya akan letak dalam 2 sudu besar ke dalam sup harira yang telah dimatikan apinya. Okey, lagi 5 minit nak buka puasa. So saya masukkan butter atau mentega ni. Okay, biasa kita akan makan harira ni bersama manisan Morocco, telur rebus dan kurma.